Terima kasih Tuan Pengerusi kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa di bawah kepala B21 butiran 010400 industri padi dan beras. Kalau dibandingkan dengan anggaran perbelanjaan tahun 2014, anggaran perbelanjaan mengurus untuk Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah berkurangan sedikit, iaitu daripada ringgit Malaysia 4.36 bilion kepada ringgit Malaysia 4.28 bilion pada tahun 2015. Manakala perbelanjaan pembangunan pula ditambahkan dari ringgit Malaysia 1.66 bilion kepada 1.78 bilion pada tahun 2015. Ini merupakan satu trend yang baik dan perlu dikekalkan. Pertanian merupakan sektor utama pembekal makanan. Saya berpendapat tahap sara diri SSL beras negara tidak patut dikekalkan pada 70%. Kementerian harus mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk meningkatkan SSL lebih daripada 70%. Untuk itu, saya merasakan peruntukan harus ditambahkan untuk melaksanakan segala usaha dan tindakan yang diambil untuk meningkatkan produktiviti beras negara. Ini juga akan mengurangkan kadar penggantungan negara kita kepada beras yang diimport. Pada hari ini, 2.16 bilion tan metrik beras dikeluarkan oleh negara kita setiap tahun. Apakah rancangan-rancangan kerajaan untuk meningkatkan produktiviti padi pada jangka pendek dan juga pada jangka panjang? Tuan Pengerusi, butiran 060000 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Saya difahamkan peningkatan suhu sebanyak 1 darjah Celsius melebihi suhu optimum 35 darjah Celsius akan merendahkan penghasilan padi sekitar 9 hingga 10%. Ini pasti akan mengganggu bekalan makanan negara pada masa hadapan. Apakah kajian-kajian dan penyelidikan yang telah dibuat dan akan dibuat oleh MARDI untuk menangani fenomena ini yang bakal mengurangkan output beras negara? Tuan Pengerusi, butiran 040700 pembangunan aquaculture. Program pembangunan nelayan adalah penting untuk menjamin masa hadapan industri perikanan negara kita. Jika perkara ini diabaikan oleh kerajaan, maka ramai di kalangan nelayan atau anak-anak mereka akan hilang minat dan meninggalkan sektor ini untuk mencari sara hidup yang lebih selesa daripada sektor yang lain. Ini bukan sahaja akan menggugat sektor perikanan negara, malah sumber makanan juga akan terus terjejas. Apakah program-program pembangunan perikanan yang dilaksanakan oleh Jabatan Perikanan Malaysia dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia? Kerajaan telah memperuntukkan ringgit Malaysia 40 juta pada tahun 2015 untuk program mempelbagaikan ekonomi nelayan tradisi melalui aktiviti aquaculture. Saya ingin mengetahui secara terperinci apakah projek-projek yang telah dirancang dan dilaksanakan di bawah program ini. Berapakah ramai nelayan yang akan mendapat manfaat daripadanya? Tuan Pengerusi, butiran 020200. Ini berkaitan dengan durian. Durian mempunyai pasaran yang luas di negara China. Sejauh manakah usaha-usaha yang telah diambil oleh petani-petani kita dengan sokongan kerajaan untuk memproses durian kepada durian sejuk buku untuk dieksport ke negara China? Berapakah kuantiti durian yang dieksport ke negara China tiap-tiap tahun? Apakah jangkaan dan potensi ekspor durian ke China pada tahun 2015? Saya juga ingin mengetahui langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mempromosi durian ke negara-negara lain, bukan saja memberi fokus kepada pasaran China semata-mata. Pada masa ini, berapakah peratusan daripada durian yang dihasilkan digunakan untuk kegunaan domestik dan yang diekspor ke negara-negara lain? Sektor pertanian merupakan penyumbang ketiga terbesar ekonomi negara. Walau bagaimanapun, golongan belia tidak menaruh minat yang secukupnya dalam sektor pertanian kerana pelbagai sebab dan alasan. Baru-baru ini, Kementerian Belia dan Sukan telah melancarkan program 6 untuk membantu golongan belia India untuk menceburi sektor pertanian, iaitu dalam penanaman cili. Apakah pula pandangan Kementerian Pertanian dan Industri Tani mengenai prospek program ini di jangka pendek dan jangka panjang?
Berapakah harga pasaran cili pada ketika ini? Sejauh manakah permintaan luar negara untuk cili itu boleh dianggap sebagai potensi tinggi dan menggalakkan penanam cili dalam negara kita? Apakah halangan-halangan dan ataupun rintangan-rintangan yang dihadapi oleh petani-petani yang mengusahakan cili di negara kita? Saya juga maklum bahawa Kementerian Pertanian telah mengambil usaha-usaha untuk membantu belia-belia seperti program pembangunan usahawan muda di bawah unit agropreneur muda. Saya cuma hendak mengetahui bagaimanakah program 6 di bawah Kementerian Belia dan Sukan berbeza dengan program pembangunan usahawan muda yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Tani. Sejauh manakah komitmen dan kerjasama Kementerian Pertanian terhadap program 6 ini? Sekian, terima kasih.